kisah syurga tuan-tuan. Kena dengar kisah syurga. Tuan-tuan takkan teringin kepada dunia dan kemewahannya. Mesti dengar kisah syurga. Tuan-tuan, seperti hidup ni, ada anak, ada isteri, ada keluarga, cuma tak perlu kerja dah, duit sentiasa ada Allah bagi. Ada beli belah ustaz. Bahkan ada beli belah. Ada membeli belah, ada berjalan-jalan, ada melancong, ada bersiar-siar, jumpa kawan, jumpa keluarga, bersembang, makan minum, bahkan ada jima dalam syurga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di program Ngaber, yaitu program ngaji bareng. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngaji kepada salah satu ustadz yang sepertinya sudah lama tidak pernah ngisi lagi di channel ini ya. Di sini saya akan ngaji kepada Ustadz Wadi Anwar ya, yang mana ustadz ini Masya Allah pikir-pikir dari kemarin, iya ya, saya sudah lama nggak mendengarkan ceramah dari ustadz yang satu ini ya. Padahal ustadz yang satu ini Masya Allah luar biasa sekali ya teman-teman. Kan banyak ilmu yang beliau sampaikan, terus ketika menyampaikan itu sangat ikhlas sekali ya, halus lembut ya, penyampaiannya itu bisa mudah dimengerti lah, seperti itu. Di sini sudah dipersiapkan videonya, tinggal kita itu mendengarkan dengan khusyuk, dengan tawajuh apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Wadi Anwar ini ya. Seperti apakah videonya? Maka dari itu kepada teman-teman semua, don't go anywhere, stay here and check it out. Sebelum kita terlupa, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Oh, ini acaranya di masjid ya. Biasanya sering lupa kalau ada di dalam masjid ya. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasula, dan kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Ada satu doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang menyebutnya sekali, Allah membebaskan diri orang itu 1/4 darinya dari neraka. Hadis sahih. Apa itu? Siapa yang menyebutkan doa itu 2 kali, kata Rasulullah, Allah membebaskan 2/4 dari dirinya daripada neraka. Siapa yang menyebutkan 3 kali, 3/4, dan sesiapa yang menyebutkan, kata Rasulullah, doa itu 4 kali, Allah membebaskan keseluruhan dirinya daripada neraka. Berapa orang yang buat? Saya bacakan doa yang Nabi sebut untuk dibacakan 4 kali pada waktu pagi, kata Rasulullah, dan 4 kali pada waktu petang. Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushhidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Mudah aja. Tapi ramai yang tak pernah, yang di kalangan kita yang tak pernah dengar dan jarang dengar doa tersebut. Saya pertama kali dengar. Allahumma inna asbahna nushhiduk wa nushhidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Selesai, itu yang pertama untuk pagi ini. Sama-samalah beramal. Nak beramal dengan sunnah ni tuan-tuan, saya yakin dalam masjid ni
Kalau saya minta untuk tulis 100 sunnah Nabi, semua orang boleh tulis. Tahiyatul masjid, memperbaharukan wudu pada setiap waktu, Dulu duha, bersedekah walaupun sedikit setiap hari. Semua orang boleh tulis 70, 80, 90. bahkan 100 sunnah Membaca mungkin ya. Quran. Tetapi kenapa setiap kali kita mendengar tentang sunnah itu, tentang satu ibadah yang baik itu, kemudian kita tak dapat untuk melaksanakan sunnah itu dalam kehidupan kita? Allah, benar-benar ya. Tak pernah ke tuan-tuan muhasabah, tengok renung balik, tahu banyak, kenapa tak boleh buat? Kerana setiap kali seseorang itu melakukan ibadah yang membuatkan dia dilorong dan dimudahkan anggota tubuhnya untuk melakukan ibadah itu, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bagi mudah. Tuan-tuan bangun pagi, sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di kalangan kita 30 tahun tak pernah sebut doa tu, tapi dia hafal doa tu. Itu yang pelik. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Semua hafal, tapi tak semua boleh sebut. 2-3 orang aja. Kenapa? Kerana setiap kali kita menyebutkan dan melakukan sesuatu sunnah dan ibadah yang membuatkan anggota badan kita sebut sunnah itu, anggota badan kita buat ibadah itu, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kena minta dengan Allah. Kena minta supaya Allah meringankan tubuh kita, memudahkan perjalanan hidup seharian kita untuk membanyakkan ketakwaan dan ibadah kepada Allah. Mesti minta dengan Allah. Tuan-tuan, siapa yang ingatkan mulut kita? Siapa yang ringankan mulut dan lidah kita setiap hari? Siapa? Allah. Betul. Kita nak ingat ke tiap-tiap hari, tuan-tuan? Bila keluar rumah dengan kaki kiri, masuk rumah dengan kanan. Keluar, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Siapa yang ingatkan kita bila kita melangkah keluar daripada pintu rumah kita? Allah. Bila Allah banyak ingatkan kita, bermaksud Allah sayang kita. Sebab kalau nak harap diri kita ingat, kita tak ingat. Keluar macam tu je. Masuk kereta tak ada subhanallazi sakharana hadza, kemudian masuk pasar, masuk, tak ada dalam kehidupan kita. Kita tak mampu nak ingat. Hanya saja kecuali apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa melimpahkan hidayahnya kepada kehidupan kita, Allah Ta'ala memudahkan kita, ketika itu Allah sentiasa peringat untuk kita melakukan benda ni. Setiap kali, tiap-tiap kali. Tuan-tuan berjalanlah di mana sahaja, pada jam berapa pun, pada majlis apa pun, Allah akan ingatkan tuan-tuan untuk melakukan zikir, untuk membuat doa, untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tuhan yang peringat. Tuhan yang peringat. Allah yang menggerakkan kaki kita. Itu yang kedua. Kemudian akhir zaman. Muqaddimah tu, ni bawa kisah akhir zaman. Oh, akhir zaman. Kisah akhir zaman ini kisah kita. Tuan-tuan boleh bayang kalau umat Nabi lain, umat Nabi Musa, umat Nabi Yusuf, umat Nabi Sulaiman, ketika mereka duduk macam ni jugalah tuan-tuan, manusia juga, tinggi ni juga tubuh badan. Tuan-tuan, yang tinggi ni Nabi Adam saja dan beberapa keturunan dia, sampai Nabi Ibrahim sudah ketinggian manusia biasa. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Nabi Saleh sudah ketinggian biasa, tinggian macam kita ni lah. Ni saya nak beritahu, maksudnya sampai daripada zaman Nabi Ibrahim dulu, berapa ribu tahun yang lalu pun tubuh badan dah macam ni dah, tuan. Ada bukti tau, saya sebut ni bukan sebut seronok-seronok, tuan. Kalau tuan-tuan yang pernah ke umrah, tengok makam Ibrahim, kaki Nabi Ibrahim, tapak kaki Nabi Ibrahim.
Yang waktu Nabi Ibrahim nak bina Kaabah dengan anak dia Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim nak letak batu yang tinggi atas Kaabah tu, dia pijak atas ketul batu lebih kurang besar ni juga, dia pijak tenggelam. Batu keras tu dia pijak tenggelam batu tu. Maka lekatlah kesan batu tu sehingga hari ini. Itulah maqam Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Dan jadikanlah di keliling ataupun di sisi maqam Ibrahim itu tempat untuk solat. Kan lepas tawaf kita solat sunat kan. Yang tak pergi umrah dia tak faham lah. Maqam Ibrahim tu tapak kaki Nabi Ibrahim, lebih kurang 11 cm lebar, 22 cm panjang. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu tapak kaki Nabi Ibrahim. Tapak kaki Nabi Ibrahim itu sebesar tapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100%. Kata para sahabat, sama 100%. Maksudnya Nabi Ibrahim tinggi mana? Lebih kurang tu lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya nak cerita apa tau tadi ni? Tu iklan tu keluar tajuk tu. Akhir zaman. Kisah akhir zaman ini kisah kita. Kisah kita akhir zaman. Kalau umat-umat lain ketika berada dengan Rasul mereka, mereka berbicara tentang akhir zaman, bersembang tentang akhir zaman, dengar ceramah tentang akhir zaman, mereka akan sebut nanti, akhir zaman nanti. Tapi kalau hari ini 2018 ataupun bukan hari ini, 1400 tahun yang lalu, bermula daripada zaman Rasulullah hidup, itu sudah akhir zaman. Bermulanya akhir zaman waktu Nabi dilahirkan, akhir zaman lah tu. Maka akhir zaman ni ialah kisah kita, iaitu umat ini, umat terakhir, Rasul kita, Rasul terakhir, dan umat ini akan menyaksikan, sebahagian daripada mereka menyaksikan kiamat, berakhirnya alam ini akan disaksikan oleh sebahagian daripada umat ini. Kerana apa? Kerana mereka umat akhir zaman. Zaman akan berakhir, alam akan berakhir, kita akan berpindah ke satu tempat yang tidak ada lagi kematian, namanya syurga atau neraka. Ni yang ada zaman, yang ada sakit, yang ada sihat, yang ada kaya, yang ada dosa dan pahala. Zaman ni akan berakhir, umur alam ini akan berakhir. Kita berpindah ke suatu zaman, kita akan berpindah ke satu fasa yang mana zaman itu takkan berakhir selama-lamanya. Subhanallah. Bayang dah. Akhirat tidak akan berakhir buat selama-lamanya. Macam mana tu? Merinding ya kalau Bapak. Tuan-tuan bayang macam inilah kita masuk syurga, insya-Allah. Amin, amin. Sebelum melangkah kaki masuk syurga, orang neraka melangkah kaki masuk ke neraka, Allah menyembelih dan membunuh apa dia anda? Allah menyembelih dan membunuh kematian. Macam pelik je ni. Ada hadis. Mati makhluk Allah, hidup makhluk Allah, masa makhluk Allah, arash makhluk Allah, kegembiraan dan ketenangan makhluk Allah. Tuan-tuan, semua tu dicipta, tuan. Kesedihan makhluk Allah. Semua tu dicipta. Bahkan setiap hari ada malaikat yang diutuskan oleh Allah setiap hari. Tugas malaikat ini ialah menarik dan membuang kesedihan daripada diri manusia. Tuan-tuan nak hilang sedih dengan Allah. Sebab tu Nabi ajar doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nampak ramai sebut kan? Tapi buat tak? 3 kali pagi, 3 kali petang. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Bila Allah makbul, ya Allah, buangkanlah perasaan sedih dan murung dalam kehidupan aku hari ini.
Allah akan hantar malaikat, bagi nama kat malaikat tu, pergi buang. Malaikat ni tugas dia satu je dalam hidup dia, membuang kesedihan dan kemurungan. Makhluk Allah. Tuan-tuan, semua ni adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut apa tadi? Sebelum cerita tadi ni. Lupa dah. Kematian. Allah menyembelih kematian. Masuk syurga, masuk neraka, tak jumpa dah kematian. Buat selama-lamanya. Orang yang masuk syurga, tuan-tuan, tengok. Okay, kita masuk syurga. Hidup seperti tuan-tuan hidup di dunia ni. Ada makan, ada minum, ada berjalan, ada mendengar lagu. Itu cerita syurga 1 jam 30 minit. Kisah syurga, tuan-tuan. Kena dengar kisah syurga. Tuan-tuan takkan teringin kepada dunia dan kemewahannya. Mesti dengar kisah syurga. Tuan-tuan, seperti hidup ni. Ada anak, ada isteri, ada keluarga. Cuma tak perlu kerja dah. Duit sentiasa ada Allah bagi. Ada beli belah, Ustaz. Bahkan ada beli belah. Ada membeli belah, ada berjalan-jalan, ada melancong, ada bersiar-siar, jumpa kawan, jumpa keluarga, bersembang, makan minum, bahkan ada jima dalam syurga. Tu mukaddimah power tu. Tuan-tuan, kehidupan. Cumanya tak ada miskin, tidak ada hina, tidak ada sedih. Enggak ada yang tersinggung. Kehidupan. Dan dia sangat indah. Kawasannya begitu luas. Masya Allah. Dan juga sudah tidak ada lagi namanya ibadah. Subhanallah. Masya Allah. Tuan-tuan, tidak ada lagi yang namanya ibadah. Pulun lah buat ibadah. Pulun, orang Kedah pulun pula dah. Apa dia pulun? Sapu. Usaha habis-habisan, tuan-tuan. 63 tahun. Kemudian selesai yang namanya ibadah. Bahkan tuan-tuan takkan dibenarkan lagi untuk buat ibadah dalam syurga. Tak dibenarkan. Quran yang tuan-tuan tengok, itulah yang terakhir yang tuan-tuan akan lihat di atas muka bumi Allah ni. Buat selama-lamanya. Syurga tempat seronok. Arak dibenarkan. Berapa banyak wanita bidadari yang tuan-tuan nak dibenarkan. Nak apa? Nak apa lagi? Itu cerita syurga lah. Saya nak sebut satu perkara, iaitu kita dah hidup dalam syurga semua selepas 1,000,000 tahun. Kan selama-lamanya? Selepas 1,000,000 tahun duduk dalam syurga. Kemudian jadi apa? Cuba tuan-tuan renung 30 saat, 1 minit. Kemudian jadi apa? Ya Allah, kami dah hidup 1,000,000 tahun. Kemudian apa? Kemudian teruskan kehidupan. Okey, kami dah hidup kemudian lama selepas itu 1,000,000,000 tahun. Kemudian jadi apa? 1,000,000,000 tahun dah hidup dalam syurga. Kemudian jadi apa? Ya Allah, kami dah hidup 9 tahun dalam syurga. Allah Ta'ala kata teruskan kehidupan. Tuan-tuan, ending dia bagaimana? Dia tak ada ending. Masya Allah. Kalaulah pengakhiran kehidupan dalam syurga pun dah tak terjangkau akal, apatah lagi dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Orang neraka, tuan-tuan, lagi-lagilah tak boleh nak fikir dia macam mana nak habis kehidupan dia dalam neraka yang Allah sebut mati selama-lamanya. Ataupun hidup selama-lamanya dalam neraka. Antara kumpulan manusia yang akan hidup selama-lamanya dalam neraka, ini akhir zaman. Cerita akhir zaman. Iaitu siapa-siapa di kalangan umat Nabi Muhammad yang menyaksikan kiamat. Umat Nabi Muhammad kalau mati dalam keadaan Islam, walaupun tak pernah solat seumur hidup dia, dia boleh masuk syurga tak? Last sekali, tuan-tuan. Dia Islam. Dia boleh masuk syurga tak? Boleh.
walaupun tak pernah solat seumur hidup dia, tetapi dia tak pernah mensyirikkan Allah, dia tak pernah mempersendakan agama Allah. Ini penting. Yang ini penting. Jangan hapuskan cahaya Islam itu dengan syirik kepada Allah dan juga dengan mempersendakan hukum hakam agama Allah. Hati-hati. Setiap umat Nabi Muhammad yang mati dalam keadaan Islam, sebanyak apapun dosa yang dia buat, akhirnya dia akan masuk syurga. Kenapa yang menyaksikan kiamat takkan masuk syurga selama-lamanya? Ini penting ni. Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang menyaksikan kiamat hanyalah orang-orang kafir tulen sahaja. Dan tidak berbaki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tengok kiamat, peristiwa kiamat itu, waktu dia saksikan peristiwa kiamat itu, tidak berbaki di dalam dirinya walaupun seberat zarrah iman. Tak ada langsung. Tidak ada langsung. Beberapa detik sebelum malaikat Israfil meniupkan sangkakala, Allah akan mengarahkan satu angin. Yang ini juga hadis sahih. Ini hadis ni. Allah akan mengarahkan suatu angin yang keluar daripada bumi Yaman, ataupun riwayat kedua daripada Syam. Angin yang tuan-tuan tengok angin. Beberapa detik sebelum berlaku kiamat, angin ini akan mengelilingi muka bumi Allah. Apabila angin ini kena pada orang-orang Islam yang walaupun jumlah Islam dia ketika itu adalah sebesar zarrah. Ni yang selalu bayan dalam tabligh duk sebut ni. Iman besar zarrah membuatkan hidup selama-lamanya dalam syurga. Masuk neraka dulu, kemudian masuk syurga. Iman sebesar zarrah. Inilah. Tuan-tuan, hadis inilah. Beberapa detik sebelum kiamat, angin ini dikeluarkan oleh Allah, dia pusing, kena orang yang ada iman, walaupun iman tu hanya berbaki sebesar zarrah, maka dia akan mati dengan angin itu. Kerana hanya saja yang akan menyaksikan kiamat, mereka yang tidak ada walau sebesar zarrah iman dalam diri mereka, tak ada langsung. Maka mereka kekal selama-lamanya dalam neraka Jahannam, wal'iyadzubillah. Masya Allah, itulah tadi ya ceramah dari Ustadz Wadi Anwar ya. Luar biasa sekali ya. Ustadz Wadi Anwar itu memberikan tantangan kepada kita untuk menulis sunnah-sunnah Nabi. Pastilah kita akan banyak menulis sunnah-sunnah Nabi ya. Cuma pertanyaannya, kenapa kita masih belum mampu untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi yang sudah kita ketahui. Sunnah-sunnah Nabi baik yang kecil, yang besar dan sebagainya jarang kita gunakan, jarang kita laksanakan. Itu PR besar dalam hidup kita. Itu yang pertama. Terus Ustaz Wadi Anwar tadi itu bercerita tentang surga. Kita itu pengen banget ya, seakan-akan kita mau rajin ibadah, mau rajin buat hal-hal yang baik dan sebagainya. Dan juga bercerita tentang neraka yang membuat kita itu saya sendiri merasa merinding. Naudzubillah, misalnya nanti saya tidak tidak masuk surga dan ditempatkan di neraka, betapa sedihnya, betapa sengsaranya kita. Pikiran itu kemana-mana, sehingga membuat tambah yakin, tambah semangat untuk melakukan ibadah itu. Dan anehnya ya teman-teman, entah itu apakah cuma saya ataupun teman-teman juga, saya itu merasa sering semangat ibadah ketika mendengarkan surga, mendengarkan tentang neraka, semangat ibadah waktu mendengarkan tentang hal itu. Cuma setelah mendengarkan itu, setelah pengajian ataupun ngaji bareng ini selesai, itu lambat laun lupa lagi. Jadi membuat semangat ibadahnya luntur, membuat semangat ibadahnya jadi malas dan nggak karuan kadang, ya Allah. Sehingga
antara surga dan neraka itu sudah dilupakan lagi. Hidup seakan-akan seperti itu. Nggak tahu ini kenapa selalu seperti ini ya. Bukan hanya satu kali, dua kali, bahkan sering. Apakah memang karena begitu besarnya dosa saya, atau hal-hal lain yang tidak tahu. Apakah cuma saya yang merasakan seperti ini, apakah teman-teman semua juga merasakan seperti itu? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya merasakan hal yang seperti ini sering sekali ya teman-teman. Dan harapan semoga kita tetap istiqomah menjaga ibadah kita, menjaga terutama Islam kita dalam hati, dan menjaga supaya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dan yang terpenting ketika kita mati, keluarga kita ketika meninggal dunia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, semoga ngaji bareng pada kesempatan kali ini membawakan berkah dan membawa hikmah yang luar biasa terhadap hidup kita. Walaupun sedikit, yang penting berkah daripada banyak tapi tidak berkah ya teman-teman. Dan saya mohon undur diri, sampai jumpa di program ngaji bareng berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.